Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk prinsip keabadian momentum. Kalau kita tengok tutorial 2.5b. Okey. Prinsip keabadian momentum ni dia tak sama macam momentum sebelum ni. Okey, momentum sebelum ni ialah asas kepada prinsip keabadian momentum. Di mana prinsip keabadian momentum mengatakan bahawa jumlah momentum sebelum perlanggaran, okey, mesti sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. Jadi yang kita nak kena faham dekat sini ialah perkataan jumlah momentum sebelum dengan selepas adalah sama. Maknanya jumlah momentum ni tak hilang. Sebab tu ada disebut jumlah momentum terabadi. Okey, bermaksud tak hilang di mana-mana, dia tidak berkurang, dia tidak bertambah. Okey, sebelum pelanggaran, selepas pelanggaran. Sebab bila kita masuk prinsip keabadian momentum, kalau kita dah belajar dekat sekolah, kita ada 3 jenis perlanggaran. Perlanggaran kenyal, tak kenyal dan letupan. Jadi hari ini kita nak membincangkan tutorial di mana latihan sepatutnya pelajar-pelajar dah buat. Ataupun yang buat tapi tak faham, okey, kita tengok macam mana cara kita nak buat soalan-soalan ini. Okey, kita tengok nombor 1. Okey, nak baca boleh, nak tengok gambar boleh. Saya lebih mudahlah sekali nak tengok gambar. Okey, untuk gambar yang pertama, ni sebelum dan selepas. Kalau tengok sebelum, bola A dia langgar dengan bola B. Okey, so 5 kg, 2 kg, 4 ms negatif 1. Dia berlanggar dengan 2 kg. Dan selepas perlanggaran, bola yang 5 kg ini berhenti pegun, di mana bola yang 2 kg ini akan bergerak dengan hal laju yang tidak diketahui v. Okey. Ini contoh soalan. Jadi dia tanya berapakah hal laju bola B selepas perlanggaran. Okey, sebelum 5 kg 4 ms negatif 1, 2 kg ni berhenti. Sekarang ni lepas langgar, 5 kg ni pula yang berhenti, 2 kg pula bergerak. Jadi prinsip keabadian momentum kata jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Jadi kita kira jumlah momentum sebelum. Jadi kita ada berapa objek? Ada objek A, ada objek B. Ini pun A, ini pun B. Jadi kita gunakan kita punya konsep, iaitu jumlah momentum, macam mana nak kira? Iaitu momentum A campur dengan momentum B. Okey, ini jumlah momentum. Momentum A berapa? 5 darab dengan 4. Momentum B 2 darab sifar. Okey, ini ialah jumlah momentum sebelum. So macam mana pula jumlah momentum selepas? Sama juga, PA campur dengan PB. Momentum A berapa? 5 darab sifar. 5 darab sifar berhenti. Tambah dengan 2 darab laju V yang kita tak tahu. Okey, ini jumlah momentum sebelum. Okey, ini jumlah momentum situasi selepas. Jadi prinsip keabadian momentum kata jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Jadi kita letak sama dengan. Jadi apa kita dapat? 5 darab 4, 20 tambah sifar lah. Sama dengan 5 darab sifar, sifar 2V. So V kita dapat. Kalau tengok jawapan, dapat jawapan tak? Okey, V sama dengan 10 ms negatif 1. Okey. Sama tak jawapan? Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Okey, dia punya konsep sangat simple. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Okey, soalan yang kedua kalau tengok ikan. Hitung laju akhir ikan besar tersebut. Okey.
Maknanya ada ikan, susah ni, macam ni cakap ni, nak lukis. Susah sangat kita lukis je bola. Ikan besar, ikan kecil. Selepas macam mana? Selepas ikan kecil itu dibawa bersama-sama dengan ikan besar. Duduk dalam, ambil kau. Okey. Ini bergerak, ini pegun. So 10 kilogram. Yang ini 2 kilogram. Ini 10 kilogram, ini 2 kilogram. So berapa laju dia sekarang? Okey, dengan laju 6 ms negatif 1. Okey, yang ini kalau dalam prinsip keabadian momentum, dia ialah perlanggaran tak kenyal. Okey, di mana selepas pelanggaran dia bergerak bersama-sama. Okey, so dia tulis at rest. Ini pegun. Sama juga, ada berapa objek? Ada 2 objek. Ini objek pertama, objek kedua. Jadi jumlah momentum ialah momentum objek pertama campur dengan momentum objek kedua. So momentum objek pertama campur dengan momentum objek kedua. Berapa? So momentum objek pertama 10 darab 6 tambah 2 darab sifar. Okey. Manakala momentum selepas. So jumlah momentum selepas ada 2 objek juga. Okey, cuma dalam kes ini 2 kg telah berada bersama-sama dengan 10 kg. Jadi kita boleh anggap dia sebagai satu objek sahaja. Okey, iaitu jisim kita boleh tambah. Okey, jadi berapa? 12 darab V. MV lah. MV. So, bila dah melekat sama-sama, kita boleh jadikan dia satu objek. Jadi, rendahkan sikit. 12 darab V. Prinsip keabadian momentum. Momentum sebelum mesti sama dengan jumlah momentum selepas. Okey. Jadi 60. Okay, ini potong sama dengan 12 V. So V sama dengan 5 ms negatif 1. Okey, itu soalan nombor 2. Jelas? Okey, kita masuk soalan yang seterusnya. Nombor 3. Okey, peluru ditembak. Bila peluru tembak, ini ialah kes letupan. Alright. Ini meriam. Okey. So, ini ialah selepas meriam ditembak. Okey. Oh, dah tak clear pen. Tukar pen lah. Okey, sebelum letupan, berapa momentum dia? Okey, peluru tidak bergerak, meriam pun tidak bergerak. Jadi, momentum sebelum letupan ialah sifar. Jadi, momentum selepas letupan berapa? Dia kata jika halaju peluru ialah 250 ms negatif 1. Okey, peluru tu 1 kilogram. Okey, meriam 500 kg akan tersentak ke belakang. Okey, so kita panggil recoil dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau jumlah momentum sebelum meletup ialah kosong. Jumlah momentum selepas letupan berapa? Ni yang ramai salah. Sebenarnya dah beritahu tadi. Keabadian momentum kata jumlah momentum sebelum mesti sama dengan selepas. Jadi selepas juga adalah kosong. Okey, tapi dalam kes ni sebelum tak kira, kita nak tengok selepas. Kalau kita tengok macam mana, ada 2 objek. Objek pertama dengan objek kedua. Okey. So objek pertama ialah meriam, objek kedua ialah peluru. Okey, sebab tu bila kita sukan, kita panggil lontar peluru. Yang awak lontar tu ialah peluru meriam. Okey. Sebab tu berat. Jadi kita ada 2 objek dekat sini. Momentum objek pertama campur dengan momentum objek yang kedua, mesti dapat sifar. Macam mana tambah pun dapat sifar? Bermaksud salah satu bernilai negatif dan dua-dua nilai ini adalah sama. Jadi nak mudah, kita bawa pindah ke sebelah. P1 sama dengan P2. Ini paling senang, letupan. So kita tengok ni je. Jangan tengok ini. Tak payah tengok dah.
Momentum ke sebelah kiri sama dengan momentum ke sebelah kanan. So, momentum ke sebelah kiri berapa? 500 darab V. Tak tahu berapa. Sama dengan momentum ke depan. 250 darab 1. Ataupun terbalik. Jisim darab hal laju. 1 darab 250. So, V akan dapat, kalau tengok jawapan, 0.5 ms negatif 1. Okey. 0.5. Betul. Okey. Tak pandai matematik, nak buat macam mana? Okey, seorang pelajar dengan jisim 50 kg berdiri di atas sebuah sampan. Okey, yang ni tak ada gambar. Nak senang macam mana? Lukis je lah sampan. Okey, ada sampan, dia berdiri di atas sampan. Lepas tu dia buat apa? Dia lompat keluar dari sampan. Jadi, ini ceritanya ialah letupan. Seorang ke depan, seorang akan ke belakang. Jadi, kalau letupan kita ambil selepas lah. Sebelum tu memang dua-dua tak bergerak. So, kita ambil selepas. Kita lukis sikit. Alright. Dia lompat ke sana. Dan automatik boat akan ke kiri. Okey, kita baca soalan. Jisim dia 50 kg. Dia melompat keluar dengan laju 2. Tersentak ke belakang jika sampan tersebut 80 kg. Okey, berapakah laju sentakan ke belakang? Okey, kalau letupan kita terus boleh tulis momentum ke sebelah kiri sama dengan momentum ke sebelah kanan. Okey, sebab letupan cara pengiraan dia yang paling simple. Jadi, momentum ke sebelah kiri MV 80, V tak tahu berapa, mesti sama dengan momentum ke depan 50 darab 2, MV juga. Jadi, dapatlah V berapa? 1.25 ms negatif 1. Okey. Jadi itu sahaja 4 soalan dalam tutorial kita. Jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang.